Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Sheffield United seri 2 sama dengan pasukan West Ham. Bernama tewas 0-4 kepada pasukan Liverpool. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. No salah, no problem. Itulah ungkapan yang boleh digunakan untuk pasukan Liverpool pada ketika ini selepas kejayaan mereka memandang pasukan bernama 4-0 pada awal pagi tadi. Meskipun tanpa perancang utama mereka pada ketika ini, iaitu Mohamed Salah yang pergi mewakili negaranya di Mesir, Liverpool dilihat tidak berdepan dengan masalah untuk mencipta dan juga menjadikan gol. Sejak pembagian pemain itu ke sana, Liverpool bermain agak longgar pada separuh masa pertama yang berlangsung di Vitality Stadium yang menyaksikan sokongan padu terhadap pasukan tuan rumah. Mereka buntu untuk mencari gol di sepanjang separuh masa pertama yang berkesudahan dengan 0-0. Sebaik saja bermula separuh masa kedua, Darwin Núñez berjaya memecahkan kebuntuan dengan jaringan cantik hasil lorongan menarik daripada Diogo Jota pada minit ke-49 untuk memastikan Liverpool berada di depan. Bernama kemudiannya hampir untuk menyamakan kedudukan, tetapi muncullah mereka tidak cukup klinikal semasa berada di depan gawang pasukan Liverpool. Jota kemudiannya menambah gol kedua dan juga ketiga pasukan Liverpool pada minit ke-70 dan juga 79 sebelum Núñez sekali lagi meledak gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan kemenangan 4-0 mereka pada awal pagi tadi. Liverpool kini selesa mendahului EPL dengan 5 mata di depan pasukan Man City yang masih belum turun bermain perlawanan ke-21 mereka lagi. Perlawanan antara Sheffield United dan juga pasukan West Ham dicemari dengan dua insiden kad merah. Dua insiden kad merah mencemari perlawanan di antara pasukan Sheffield dan juga pasukan West Ham, di mana perlawanan tersebut berkesudahan dengan keputusan seri 2 sama. Sheffield yang turut menerima kunjungan pasukan West Ham dalam misi untuk memburu 3 mata berharga untuk mereka keluar daripada zon penyingkiran. Untuk West Ham pula, mereka mahu menggunakan kesempatan bertemu dengan pasukan tercorok dalam Liga Perdana Inggeris pada ketika ini bagi memperbaiki kedudukan mereka, sekurang-kurangnya dapat berada dalam kedudukan 5 terbaik dalam musim ini. Maxwell Cornet berjaya meletakkan pasukan West Ham di depan pada minit ke-26 menerusi satu rebatan padu yang berjaya meneruskan penjaga gol pasukan Sheffield. Ben Brereton Diaz pula berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-44 untuk memastikan mereka tidak ketinggalan sebaik saja tamat separuh masa pertama. James Ward-Prowse pula tidak berdepan masalah untuk menyempurnakan sepakan penalti yang dihadapkan kepada mereka selepas Danny Ings dijatuhkan di dalam kotak penalti pada minit ke-79. Ryan Brewster menjadi pemain pertama yang dilainkan kad merah selepas dia melakukan terjangan keras terhadap pemain pasukan pelawat pada minit ke-93. Tidak lama selepas itu, Vladimir Kovac pula dilainkan kad kuning kedua selepas dia menejah kaki pemain pasukan Sheffield United pada minit ke-97. Kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan West Ham, iaitu Alphonse Areola, yang dilihat menjatuhkan pemain pasukan Sheffield di dalam kawasan penalti, berjaya memberikan peluang untuk mereka kembali menyamakan kedudukan pada minit akhir perlawanan. Perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 2 sama, di mana satu mata yang amat berharga buat pasukan Sheffield yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berputus asa setakat ini. Kita ikuti pula keputusan perlawanan yang berlangsung di beberapa liga utama di Eropah. Di La Liga, Osasuna menang 3-2 ke atas pasukan Getafe. Real Madrid berjaya atasi pasukan Almeria dengan jaringan 3-2. Real Betis tewas 4-2 kepada pasukan Barcelona. Girona semakin garang apabila mudah memenang pasukan Sevilla dengan jaringan 5-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Salernitana tewas 1-2 kepada pasukan Genoa. Lecce tewas 0-3 kepada pasukan Juventus. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Aksi Bundesliga, Bayern Munich tewas mengejut 1-0 ke atas pasukan Werder Bremen. Borussia Mönchengladbach tewas tipis 1-2 kepada pasukan Augsburg. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Real Madrid berjaya comeback untuk menang ke atas pasukan Almeria. Real Madrid berjaya mempamerkan kualiti sebenar apabila mereka berjaya untuk bangkit meneruskan pasukan Almeria dengan keputusan 3-2. Walaupun satu ketika Almeria dilihat selesa mendahului mereka dengan jaringan 2-0.
Almara yang turun ke Santiago Bernabeu dilihat tidak gentar apabila mereka berjaya terlebih dahulu untuk berada di depan seawal minit pertama perlawanan. Menerusi Ramzani, Edgar Gonzalez kemudiannya meledak gol kedua pasukan pelawat pada lewat separuh masa pertama untuk memastikan mereka mendahului dengan kedudukan 2-0 sebelum ke bilik persalinan. Babak kedua nyata milik pasukan tuan rumah bermula dengan sepakan penalti Jude Bellingham pada minit ke-57 dan kemudiannya jaringan penyamaan oleh Vinicius Junior selang 10 minit kemudian. Dani Carvajal muncul wira pasukan tuan rumah apabila dia berjaya meledak gol kemenangan betul-betul di penghujung perlawanan untuk memastikan mereka terus mengekori rapat pendahulu liga pada ketika ini iaitu pasukan Girona. Mereka berpeluang cerah untuk meminta pasukan Girona yang kini hanya berkelebihan satu mata dengan pasukan Real juga masih mempunyai baki satu perlawanan, dan jika menang, sudah pasti mereka akan berada sebagai pendahulu liga yang baru selepas ini. Juventus pintas kedudukan Inter selaku pendahulu Serie A. Juventus berjaya memintas kedudukan pasukan Inter Milan untuk menjadi pendahulu Serie A yang baru selepas mereka mencatatkan kemenangan 3-0 ke atas pasukan Lis pada awal pagi tadi. Dusan Vlahovic nyata tidak mengecewakan kali ini apabila dia berjaya meledak 2 gol iaitu pada minit ke-56 dan juga 68 untuk memastikan Juventus selesa mendahului dengan 2-0. Bremen kemudiannya menambah duka pasukan tuan rumah dengan gol ketiga pada minit ke-85 sekaligus memastikan kemenangan 3-0 untuk mereka pada awal pagi tadi. Juventus kini mendahului Serie A dengan 52 mata. Satu mata membezakan mereka dengan pasukan Inter yang turun ke tangga kedua. Tetapi Inter berpeluang untuk meminta semula kedudukan kerana mereka masih kurang satu lagi perlawanan. Inter perlu berdepan dengan pasukan Fiorentina pada 29 Januari nanti selepas mereka bertemu dengan pasukan Napoli dalam aksi Piala Super Italia pada awal pagi esok. Bayern Munich tewas mengejut kepada pasukan Werder Bremen. Bayern Munich mensia-siakan peluang mereka untuk mendekatkan kembali jarak mereka kepada pendahulu Bundesliga, iaitu pasukan Bayer Leverkusen, selepas mereka tewas tipis 1-0 kepada pasukan Werder Bremen yang berlangsung di Allianz Arena malam tadi. Bayern yang turun dengan barisan terkuat mereka dilihat tidak berdepan dengan masalah untuk menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Kebuntuan mereka untuk mencari gol merupakan punca utama mereka tewas dalam perlawanan ini dengan ekspektasi gol yang cukup baik iaitu 1.87 beserta dengan 7 percubaan tempat yang dilakukan sudah cukup untuk memperlihatkan mereka tidak langsung berdepan dengan masalah untuk mencipta peluang. Cuma tidak klinikal apabila berada di depan gawang. Bremen yang hanya sekali-sekala mempunyai peluang untuk melakukan serangan, begitu hampir untuk berada di depan pada minit ke-25. Tetapi gol tersebut dibatalkan kerana ada kekasaran yang berlaku sebelum itu. Satu-satunya gol yang berjaya dihasilkan oleh pasukan pelawat melalui jaringan Michel Witzel pada minit ke-59 sudah cukup untuk memberikan mereka 3 mata yang cukup berharga. Bayern kini ketinggalan 7 mata di belakang pasukan Bayer Leverkusen dan mereka masih memiliki kelebihan satu perlawanan lagi. Mohamed Salah kembali ke pangkuan pasukan Liverpool. Perancang utama pasukan Liverpool, Mohamed Salah, dilaporkan akan kembali bersama dengan pasukan Liverpool lebih awal kerana untuk melakukan proses pemulihan kecederaan yang telah dialaminya ketika bersama dengan Mesir beberapa hari yang lalu. Salah dikatakan mengalami masalah otot pada kakinya. Dijadualkan akan kembali bersama dengan klubnya itu untuk menjalani proses pemeriksaan dan pemantauan lebih rapi berkaitan dengan masalah ototnya itu. Menurut daripada pengendali mereka sendiri iaitu Jurgen Klopp, Mohamed Salah berkemungkinan besar akan kembali semula bersama pasukan negaranya sekiranya Mesir berjaya layak lebih jauh dan kecederaan pemain itu telah pulih sepenuhnya. Kita ke perkembangan jendela perpindahan yang sedang berlaku pada bulan Januari ini. Manchester United berminat dengan Mathis De Ligt. Manchester United dilaporkan akan cuba memberikan tawaran kepada bintang pertahanan pasukan Bayern, iaitu Mathis De Ligt, untuk menyertai mereka di Old Trafford. Pemain itu juga dikatakan tidak berdepan masalah untuk berhijrah apatah lagi menyertai bekas pengurusnya, iaitu Erik ten Hag, yang pernah bersama-sama ketika di Ajax dahulu. Selain mereka, Arsenal juga dikatakan berminat untuk mendapatkan pemain itu. Bayern Munich mahukan Ronald Araujo. Bayern Munich diberitakan sudah bersedia untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Barcelona, iaitu Ronald Araujo. Mereka juga dikatakan sudah menyediakan sebanyak 75 juta euro sebagai tawaran permulaan untuk mereka cuba mendapatkan pemain tersebut. Tetapi daripada pihak Barcelona pula, mereka mahu menawarkan kontrak baru kepada pemain itu. Manchester City pantau Savio di Girona. Manchester City sedang memantau perkembangan pemain pasukan Troyes yang sedang dipinjamkan ke pasukan Girona iaitu Savio. City hanya perlu membayar sekitar 10 juta pound kepada klubnya itu berbanding klub lain yang perlu membayar sekitar 30 juta pound kerana klub yang Savio bermain merupakan sebahagian daripada City Football Group. Liverpool sudah bersedia dengan 60 juta euro. Liverpool dikatakan sudah bersedia untuk mengeluarkan pembelanjaan sebanyak 60 juta euro terhadap pemain pasukan Sporting CP iaitu Gonzalo Inacio menurut daripada apa yang kelab itu mahukan.
Kieran Trippier semakin hampir untuk menyertai pasukan Bayern. Kieran Trippier semakin hampir untuk menyertai pasukan Bayern Munich pada bulan Januari ini, dengan perbincangan di antara kedua belah pihak sedang rancak berjalan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulian. Assalamualaikum.